Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Andi Eka Rosmalasari binti Andi Lantara, megang nomor kad metrik di 2021109962. Saya Nur Saya Syakina Nur binti Syakina Ali, binti Ali, memegang nomor memegang matriks nomor di matriks di 2022 2022 1103647. Oke, kami ingin membentangkan tentang teknik membaca secara kritikal, yaitu dengan tajuk yang kami pilih, yaitu teknik menerap image. Oke, next. Oke, apa itu teknik menerap image? Teknik ini merupakan satu prosedur atau kaedah yang menjadi petunjuk dan garis panduan kepada pelajar untuk melahirkan image mental berkaitan perkara yang dibaca semasa proses pembacaan bagi meningkatkan kefahaman mereka. Dengan lebih jelas lagi, menerap image ini lebih cenderung kepada proses pelajar-pelajar memberi gambaran tentang perkara yang dibaca. Oke, contohnya apabila pelajar itu membaca sebuah teks, mereka akan membayangkan image mental mereka tentang teks yang dibaca itu. Oke, teknik ini menekankan tiga perkara asas, yaitu model guru, latihan berpandu, dan latihan kendiri. Next. Oke, cara pengaplikasian teknik menerap image mempunyai 6 langkah. Langkah yang pertama adalah perkenalkan apa, mengapa, dan bagaimana menggunakan teknik menerap image. Oke, pada bagian apa, guru perlu memberi penjelasan bahwa menerap image merupakan strategi membaca yang dapat merangsang pelajar memahami perkara yang mereka baca. Mengapa? Guru memaklumkan pelajar untuk membuat gambaran secara mental mengenai perkara yang dibaca bagi membantu mereka mengingati perkara tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana guru memberi tunjuk ajar tentang cara melaksanakan teknik menerap image dan kemudian pelajar akan melakukannya sendiri tanpa bantuan guru. Okay, next. Bagi langkah kedua pula, guru perlu memilih teks atau petikan berbentuk deskriptif, yaitu yang mempunyai kepanjangan lebih kurang 100 patah perkataan. Kemudian guru bacakan teks tersebut dengan lantang. Oke, teks berbentuk deskriptif nih lebih mudah faham. Dia sebuah teks yang berbentuk seperti penceritaan. Kemudian guru akan baca secara nada yang lebih kuat dan lantang. Oke, di sini saya sertakan contoh teks. Next. Oke, langkah yang ketiga adalah guru beri tunjuk ajar mengenai cara penggunaan strategi yang betul kepada pelajar. Guru haruslah melakukan teknik berpikir dan bersuara serta berkongsi pengetahuan sedia ada mengenai teks yang dibaca kepada pelajar. Hal ini sering berlaku apabila terdapat perkataan yang menarik di dalam teks. Oke, teknik berpikir dan bersuara ini apabila pelajar itu dikehendaki untuk membaca teks secara lantang. Kemudian guru juga perlu berkongsi pengetahuan sedia ada kepada pelajar. Oke, langkah 1 dan langkah 3 adalah berkait dengan model guru. Oke, next. Bagi langkah 4, guru memberikan latihan berpandu kepada pelajar. Pelajar dikehendaki untuk menghuraikan image yang berada di pikiran mereka semasa membaca teks secara lantang. Guru memberi galakan kepada pelajar untuk mencatat persamaan dan perbezaan berdasarkan image-image yang dikemukakan oleh pelajar lain. Oke, di sini pelajar akan disuruh untuk membaca teks kemudian membina image mental yang mereka faham setelah membaca teks tersebut. Kemudian mereka dikehendaki untuk mencatat persamaan dan perbezaan image-image yang mereka bina sesama sendiri. Next. Langkah 5, pelajar dikehendaki untuk melakukan latihan kendiri. Pelajar dikehendaki membaca teks dengan senyap secara berpasangan. Pelajar diminta untuk berkongsi kepada pasangan masing-masing mengenai image-image yang telah mereka bina ketika membaca dan menjelaskan punca kepada image tersebut. Maksudnya, pelajar akan diberikan pasangan 2 orang, kemudian
mereka akan membaca teks tersebut dengan senyap dan membina image yang mereka bina lah, mereka dapat setelah membaca teks itu. Kemudian mereka perlu terangkan bagaimana apa punca image itu wujud, image itu dibayangkan. Kemudian, setiap pasangan perlu berbincang tentang persamaan dan perbezaan image mental yang mereka bina. Kemudian, guru memberikan bantuan dari masa ke semasa agar pelajar dapat menjalankan aktiviti tanpa bantuan daripada guru. Okay, next. Bagi langkah yang terakhir, guru sediakan latihan kendiri kepada pelajar. Apabila pelajar sudah mahir untuk menggunakan teknik menerap image ini, berikan peluang kepada pelajar untuk menggunakan strategi ini bersama teks-teks lain yang bersesuaian. Untuk mengukuhkan lagi teknik ini kepada pelajar, jadi guru boleh menyediakan teks-teks lain yang bersesuaian di mana teks yang berbentuk deskriptif untuk melatih lagi kepada pelajar itu. Kemudian saya serahkan dengan kawan saya. Oke, seterusnya adalah contoh pengaplikasian teknik menerap image ini. Contohnya situasi yang ada di slide ini yaitu setibanya pasukan keluaran operasi PKO di lokasi mendapati lift tersangkut antara tingkat 21 dan 22 dengan 18 individu, yaitu 16 orang lelaki dan 2 wanita berada di dalam lift. Sebaik pintu lift berjaya dibuka, seorang daripada mangsa wanita yang mengalami sesak napas sudah pengsan dan diserahkan kepada pihak Kementerian Kesehatan untuk tindakan lanjut, manakala semua mangsa lelaki selamat. Ini merupakan contoh teks deskriptif yang digunakan oleh pelajar untuk membina image. Dapat kita lihat di sini terdapat 2 orang pelajar, yaitu pelajar E dan pelajar B dengan contoh image yang mereka bina. Sebagai contoh untuk pelajar E membayangkan keadaan lift yang sesak dan gelap. Pelajar E membayangkan keadaan yang sangat tegang dan cemas sambil beberapa orang menekan butang kecemasan. Pelajar E membayangkan pasukan keluaran operasi PKO sedang mencoba untuk membuka lift yang tersangkut dengan menggunakan kunci darurat atau alat khas. Manakala pelajar B pula membina image membayangkan keadaan lift yang sangat gelap dan sesak karena dipenuhi banyak orang. Pelajar B membayangkan ada orang yang berteriak dan mengetuk pintu lift dengan kuat. Pelajar B membayangkan mangsa wanita yang pengsan disebabkan oleh sesak napas akibat terperangkap di dalam lift. Berdasarkan teks yang berbentuk deskriptif tadi telah menunjukkan ada 2 persamaan dan perbezaan yang image yang dibina oleh pelajar. Persamaan antara image yang dibina oleh pelajar E dan pelajar B adalah kedua-dua pelajar membayangkan keadaan lift yang tersangkut. Pelajar membayangkan keadaan lift yang sangat sesak dan gelap. Manakala perbezaan yang dibina image yang dibina oleh pelajar E dan pelajar B adalah cara mereka menerangkan image mental yang telah dibina oleh kedua pelajar itu sendiri berkaitan dengan situasi mangsa yang tersangkut di dalam lift. Seterusnya adalah kelebihan teknik menerap image. Yang pertama adalah memberikan pendedahan awal kepada pelajar berkaitan dengan teks. Yang kedua, membina kecekapan pelajar dalam menyusun image yang bersesuaian dengan perkataan yang dibaca. Yang ketiga adalah teknik menerap image ini dapat melatih pelajar-pelajar untuk menggunakan panca indera telinga, mulut, dan kecekapan minda mereka untuk mereka menganalisis maklumat dalam masa yang sama. Yang keempat adalah pelajar-pelajar menggunakan pemikiran kreatif dan kritikal bagi melahirkan image mental yang sesuai. Itu saja daripada kami. Sekian dan terima kasih.